Okay, so KSSM tingkatan 5 saiz bab 1 adalah mikroorganisma. Okay, apa itu mikroorganisma? Tahu tak? Okay, kuman, bakteria. Okay, semua ini adalah contoh. Contoh mikroorganisma, bukan dia sejenis. Okay, mikroorganisma adalah nama umum, nama besar. Dalam kategori mikroorganisma kita ada kuman, kita ada bakteria, kita ada virus dan sebagainya. Okay, semua ini adalah contoh. Tapi kesemua contoh ini di bawah kategori mikroorganisma. Mikro ini maksudnya apa? Apa maksud mikro? Bukan, okey. Kalau apa tahu mikroskop apa mikroskop? Bukan. Mikro ini maksudnya kecil. Okey, kecil ataupun seni. Okey. Kecil ataupun seni ya. So that means dia perlukan satu alat yang boleh tengok objek ini iaitu mikroskop. Biasanya kuman semua ni kita tak dapat nampak melalui mata kasar. Kita hanya dapat nampak daripada melalui mikroskop. So mikro ni maksudnya kecil. Kalau antonim kata lawan dia adalah makro. Makro maksudnya besar. So mikro adalah kecil. Organisma maksudnya apa? Apa maksud organisma? Tumbuhan saja ke? Yes, hidupan. Okay. Asalkan dia ada life, ada hidupan, itu adalah organisma. Okay, tak kisahlah haiwan ke, manusia ke, ataupun tumbuhan ke. So, organisma adalah hidupan. So, kita akan tengok hidupan yang sangat kecil. Okay, hidupan yang sangat kecil. Okay. So, 1.1 adalah tentang dunia mikroorganisma. Okay, so seperti gambar you boleh nampak, semua ini adalah daripada tangkapan gambar mikroskop. Okay, kita tak dapat nampak melalui kata masa. Jadi mikroorganisma dia adalah sejenis organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okay, tetapi boleh dilihat dengan bantuan mikroskop. Okay, pernah tengok mikroskop tak? Dulu cikgu pernah tunjuk dah macam mana nak tengok. Pernah tengok gambar-gambar seperti ini tak? Pernah, okey. Okey, so sebelum kita masuk kepada mikroorganisma yang jenis-jenis, kita perlu tahu apa itu flora normal. Okey, flora normal adalah satu konsep yang baru berbanding dengan KBSM. Dulu tak ada benda ini, sekarang dia bagi tahu pengetahuan yang baru. Okey, flora normal ini dia pun satu jenis mikroorganisma. Tetapi mikroorganisma ini dia tidak akan menyebabkan penyakit. Okey, dia tidak akan menyebabkan penyakit. Maksudnya, mikroorganisma ini dia dalam badan kita atau dalam badan haiwan dan sebagainya. Tapi dia penting untuk membantu badan kita untuk beroperasi. Bukannya untuk menyebabkan penyakit. Okay, kita tak mikroorganisma selalu kita ingat ini mikroorganisma mesti yang tak baik. Tak. Okay, so flora normal ini adalah mikroorganisma yang baik. Okay, baiklah. Dia tak akan mendatangkan kesan yang negatif. Okay, so dia akan membantu banyak seperti nanti kita tengok dari segi pencernaan dan sebagainya. Okay, itu dalam buku teks anda ada buku surat berapa? 3 ke 4 dah. Okay, so flora normal ini dia ada terdapat dalam beberapa bahagian lah. Okay, nama-nama ini sebenarnya tak payah ingat sangat. Okay, dekat salur pernafasan kita ada saya pun tak tahu pronounce tau, Staphylococcus sp. Semua nama ini sebenarnya saya pun tak tahu pronounce, tapi dia cuma bagi contoh saja. Jadi tak perlu ingat dia punya nama, tapi you hanya tahu kita ada mikroorganisma
flora normal yang bahagian salur pernafasan, bahagian kulit, okey, pun ada nama juga. Usus kecil, okey, usus kecil dan ureter. Okey, so semua ini adalah nama-nama saja contohlah. Kita skip saja. Okey, so apakah kepentingan flora normal ini? Okey, so ada berapa kepentingan. Yang pertama sekali, flora normal bersaing dengan patogen. Apa itu patogen? Sejenis apa? Oksigen. Sebab nampak gen. Vitagen. Okey, bukan. Okey. Patogen ini dia tidak baik. Okey, patogen tidak baik. Okey, mari kita tengok apa itu patogen. Patogen. Okey. Okey. Kita cari dekat. Okey. Ini bahasa Indonesia. Patogen yang mampu menyebabkan penyakit. Okey, dia adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Dia macam tak sama dengan apa? Tak sama dengan flora normal. Yang ini dia mikroorganisme dalam badan kita yang akan menyebabkan penyakit. Okey, kadang kita akan panggil mikroba, mikrobisa. Okey, so kadang kita selalu sakit sebab apa? Sebab patogen. Okey, ada patogen. Jadi dalam badan kita ada mikroorganisme yang baik, mikroorganisme yang buruk. Mereka akan bersaing untuk hidup. Okey, mereka akan bersaing untuk hidup. Okey. So think patogen. Oops. Okey, patogen mengapa? Okey, jadi kedua-dua flora normal patogen mereka akan fight lah. Mereka fight untuk dapatkan nutrient. Bila kita makan apa-apa, maksud kedua-dua mikroorganisme mereka perlukan nutrient. Mereka cuba fight. Jadi tengok manakah satu akan menang. So flora normal dia cuba untuk menghalang pembentukan koloni patogen. Dia tak nak banyak sangat patogen dibentuk secara kumpulan. Jadi kalau dia dapat menghalang, maksudnya kita tak akan mudah sakit. Okey, kita tak akan mudah sakit. Kedua, flora normal terdiri daripada bakteria. Okey, tadi ada orang sebut bakteria kan? Bakteria yang mensintesiskan vitamin B12 dan vitamin K. Okey, vitamin B12 ni apa fungsi dia sebenarnya? Vitamin B12 ini biasanya fungsi untuk pendarahan. Okey, kita punya peredaran darah supaya kita dapat elakkan untuk jadi penat dengan senang. Kalau orang dia selalu macam senang untuk penat, dia sebab dia kekurangan vitamin B12. Okay, dia nampak macam letih je, tak ada semangat. Okay, so B12 ini dia penting untuk kita punya peredaran darah. Nah, biasanya kita boleh dapat sumber daripada contohnya daging, ikan, susu dan sebagainya. Untuk vitamin K, apa tujuan dia? Tujuan untuk pembekuan darah. Okey, pembekuan darah. Maksudnya kalau kita jatuh dan kita ada luka. Oleh itu, vitamin K bantu untuk kita punya luka sembuh dengan cepat. Okey, dia tak akan menjadi darah tu cair, asyik cair je, asyik darah je tak. Okey, so vitamin K itu penting untuk kita punya pembekuan darah. Okey. Nah, biasa you boleh makan green veggie lah, sayur hijau seperti brokoli, kubis dan sebagainya. Okey, ini fungsi kedua. Fungsi ketiga, flora normal merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon. Okey, tisu kolon maksudnya kita punya lebih kurang usus yang besar lah. Okey, untuk pencernaan. Maksudnya kalau kita makan, lepas makan kita nak buang kan. Nak buang, sebelum buang tu dia mesti serap nutrient. Jadi dalam proses itu, flora normal cuba untuk membentuk pertumbuhan tisu. Okay.
Rindu tak launching ini? Okay. Ada sekolah lagi. Okay. Alright. Okay, so ini fungsi ketiga. Okay, fungsi keempat yang paling penting sebenarnya dia merangsang pembentukan antibody. Tadi kita dah sebutkan flora normal dengan patogen mereka fight. Jadi flora normal macam nak fight, dia cuba merangsang pembentukan antibody supaya dia dapat melawan patogen, supaya kita tak mudah untuk sakit. Okay, so poin 1 dengan poin 4 dia adalah satu tambahan kepada poin 1. Okay, so ada 4 fungsi ya, boleh ingat. 1, dia dah fight dengan patogen. Okay, nak fight dengan patogen. Kedua, dia boleh menghasilkan vitamin B12 dan vitamin K. Okay, 3, dia boleh merangsang pertumbuhan tisu badan. Okay, tisu badan. Dan keempat sekali, merangsang pembentukan antibody. Okay, so boleh highlight yang 4 ini ya. Okay. Alright. Okay. Masa tinggal berapa lagi? Banyak lagi ya. Okay, so kita tak akan habiskan semua. Okay, kita tengok ada berapa mikroorganisma. Ada 5 kan. Okay, kita ada fungi ataupun kulat. Kita ada alga, protozoa, bakteria dan virus. Okay, kita ada 5 dan kita tak akan tengok ke semua hari ini sebab memang tak cukup masa. Kita tengok sahaja 2 dulu. Okay, kita tengok sahaja 2 dulu. Yang lebih senang sikit, kita tengok bakteria dan virus lah. Okay, biasa kita dengar bakteria dengan virus kan. So, kita skip kepada bakteria dengan virus dulu. Okay. Okay, bakteria. Bakteria, apa itu bakteria? Okay, buku teks ada sebut tak apa itu bakteria? Ada buku teks. Okay, dah sebut tak buku teks? Okay, bakteria. Okay, so dia merupakan mikroorganisma unit cell. Okay, apa itu unit cell? Apa itu unit cell? Sejenis. Okay, unicell apa? Okay, unicell dia ada 2 perkataan, uni dengan cell. Cell itu tahu tak? Dalam badan kita unit asas adalah cell. Okay, termasuk sel bentuk tisu, tisu bentuk organ, organ bentuk sistem, sistem bentuk organisma. Okay, unit ini maksudnya satu. Maksudnya bakteria dia hanya ada satu sel sahaja. Kalau manusia kita ada banyak, okay, banyak sel. So bakteria dia adalah satu mikroorganisma dengan satu sel sahaja. Okay, tapi dia punya ukuran antara 0.2, ini maksudnya mikrometer kepada 10 mikrometer. Okay, dia punya bacaan ni berapa cm? Kalau tukar kepada cm dia lebih kurang macam ni, 0.0002 cm. Sampai 0.0001 cm. So memang kecil sangat. You punya pembaris pun tak boleh ukur. Okay. So that's why kita perlukan mikroskop cahaya yang power tinggi untuk tengok. Okay. Biasanya kalau kita tengok mikroorganisma, kita akan cuba bandingkan daripada segi saiz, bentuk, cara untuk bergerak ataupun dia punya cara untuk pembiakan dan sebagainya. Okay, kita akan bandingkan daripada segi-segi ini. Nanti kita tengok. Okay, so bakteria dia ada 4 jenis bentuk lah. Okay, kita ada 4 jenis bentuk. Okay, back to our slide. Okay, so kita ada nama dia. Bentuk pertama adalah spera.
Okey, sfera dia lebih kepada bulat lah, sfera. Kedua, pilin. Ketiga, rod. Dan keempat, koma. Okey, sfera, pilin, rod dan koma. So ada empat bentuk sfera, pilin, rod dan koma. Okey, cuba tengok dia punya bentuk. So yang pertama ini adalah sfera. Okey, sfera. Okey, kedua adalah ialah okey, pertama sfera, kedua adalah pilin. Okey, pilin dia macam apa? Dia macam spring kan. Okey. Ketiga adalah bentuk apa? Bentuk rod. Okey, rod macam batang-batang. Okey, batang-batang. Dan keempat dia adalah koma. Okey. Dia macam apa? Macam tepo kan, macam anak katak. Okey. So ini adalah 4 jenis bentuk lah. Okey, so struktur asas dia, so biasanya kalau bakteria, dia sedangkan dia ada satu sel saja, kebanyakan bakteria mempunyai dinding sel. Okey, so katakan kalau ini adalah bakteria, so dia punya dinding lah, dia punya luar dinding ini, okey, yang kat luar ini, dia akan memberikan bentuk dan sokongan kepada bakteria. Okey, maksudnya bagi dia punya bentuk. Dinding sel bakteria tidak dibina daripada selulosa tetapi dibina daripada asid amino dan polisakarida. Okay, ini lebih kepada kimia punya terma lah. Okay, so saya tak berapa terangkan sangat. Okay, so dia punya dinding sel untuk memberikan bentuk. Okay, kemudian kita boleh tengoklah. Okay, ini dia punya dinding sel. Okay, siapa tahu yang ini apa fungsi dia? Nampak tak? Yang bulat tu, bulakan tu. Apa? Itulah. Yes, untuk bergerak. Okey, untuk bergerak. So bayangkan dia macam berenang Okey, berenang. Siapa yang jawab tadi? Ain eh. Okey, Tania. Ya ke? Okey. Okey, so seterusnya kita tengok setengah bakteria mereka mempunyai kapsul. Tahu tak kapsul? Kapsul maksudnya dia macam satu rangka luar, macam kita makan ubat tu, kapsul lah, kapsul. Okey, kapsul biasanya dia macam ni kan. Kita ada okey, yang melindungi dinding sel. So setengah bakteria pula mempunyai struktur rambut halus. Rambut halus yang dipanggil sebagai pili. Okey, setengah bakteria mempunyai struktur seperti ekor. Tadi yang saya tanyakan, apa fungsi flagellum tu? Untuk membantu pergerakan, untuk berenang lah. Okey, untuk membantu pergerakan. Okey. Okay, next, nutrisi bakteria. Macam mana bakteria dapat nutrien? Mendapatkan makanan daripada mana? Okay, biasanya bakteria yang mempunyai klorofil. Okay, sekejap. Siapa yang tak offkan dia punya mic? Okay, siapa yang tak offkan mic? Okay. Okay, saya mute-kan Okay, kita sambung. Okay, so kadang-kadang bakteria yang mempunyai klorofil kan, klorofil maksudnya atau kloroplas yang dapat menjalankan fotosintesis. Okay, that means biasanya dia dapat membina makanan sendiri daripada matahari. Dia serap tenaga cahaya daripada matahari, lepas tu dia dapat menghasilkan makanan sendiri. Okay, so ada setengah bakteria dia dapat menghasilkan makanan sendiri. Tapi ada setengah bakteria dia jahat. Okay, dia bersifat parasite. Apa maksud parasite? Okay, parasite maksudnya dia curi. Dia curi makanan.
Okay, contohnya kalau kita tengok dekat badan kita, kalau ada ulat, ya kita sesi petang sekarang. Okay, sepatutnya launching sesi petang kan. Okay, parasite dia kalau kita tengok contoh, kalau dalam badan kita ada yang ada ulat tu dia apa-apa, dia cuba makan apa yang kita dah makan, contohnya dalam perut kan. So parasite ini dia cuba curikan nutrient. So kadang-kadang ada yang Sukitra, sekali lagi saya nak kick. Ada. Okay. So apa yang parasite buat ini, dia curi nutrient daripada apa yang kita makan. So orang tu mungkin dia semakin kurus. Kenapa? Sebab dia tak dapat nutrient. Dia makan tapi dia tak dapat nutrient. Nutrient tu pergi mana? Oh, yes. Parasite dia ambil, dia curi makanan itu. So setengah bakteria dia sangat jahat. Dia bersifat seperti parasite. Okay. Tapi ada juga bakteria yang dia adalah jenis saprophyte. Saprophyte maksudnya dia dapat nutrient daripada organisma yang telah mati. Okay, yang telah mati. Contohnya kalau ada seekor haiwan dia dah mati, so bakteria dia ambil nutrient yang daripada haiwan yang mati itu. Okay, so dia ada berbagai jenis cara untuk mendapatkan makanan. Okay, biasanya bakteria tinggal di mana? Okay. Biasanya mana-mana sajalah, di udara pun ada, air, tanah dan kesemua organisma dan bahan yang mereput. Okay. So memang senang untuk dapat cari bakteria. Okay, macam mana bakteria dia membiak? Okay. Bakteria pembiakan ada dua jenis. Tahu pembiakan kan? Pembiakan maksudnya dia ada anak lah. Bakteria macam dia ada anak. Dia membiak secara aseks. Aseks maksudnya dia tidak perlu melalui hubungan. Okay. Tapi ada juga bakteria yang membiak secara seks. So kalau dia membiak secara aseks, itu adalah belahan kedua. Okay, nama dia belahan kedua. Tolong ingat ya, belahan kedua. Dan kalau dia membiak secara seks, itu adalah konjugasi. Okay, konjugasi. Okay, nanti saya sharekan video tentang dia punya contoh. So ini contoh pembiakan aseks. Dia satu pecah kepada dua. Okay, seperti macam mitosis. Dia lebih kurang macam sama dengan mitosis. Masih ingat tak? Mitosis dia satu menjadi dua, dua menjadi empat. Like that. So ini yang original. Lepas tu kita ada pembahagian bahan genetik. Lepas tu dia akan pembahagian cytoplasma. Okay, dia punya bahan dalam tu. Lepas tu akhir sekali dia menjadi dua. Itu adalah belahan kedua. Okay. Okay, tetapi konjugasi dia lain. Dia biasanya dia perlukan dua sel. Okay. Sel penderma dan sel penerima. Okay. So sel penderma dan sel penerima, di antara mereka ada satu tube. Okay. Pembentukan tube konjugasi. So bila mereka dapat bentuk tube, mereka akan bertemu kan. Bila bertemu, so apa yang dia buat adalah yang bertemu ini dia akan cuba sharekan sebahagian bahan genetik kepada sel yang menerima. Lepas tu barulah bila share dah okey, barulah mereka kedua-dua dapat. Dia macam apa tau? Dia macam pen drive. Okey, contohnya daripada komputer ini original. Lepas tu saya nak salingkan satu kepada yang lain. Saya perlu cucuk dulu kan. Cucuk pen drive. Lepas tu saya transfer data. Itu saja. So ini adalah cara bakteria membiak secara seks. Okay. Dia perlu sentuhan. Okay, ini bakteria. Okay. So ini
ini tak berapa, ini tambahan lah. Plasmid merupakan gelang kromosom kecil yang mampu bereplikasi secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria berlaku. So maksudnya bila dia cuba pindahkan DNA semua ini, so plasmid lah, plasmid adalah gelang yang cuba buat salinan tu. Bereplikasi maksudnya dia buat salinan. Plasmid adalah bahagian yang cuba untuk buat salinan. Okey. Okey, saya rasa kita habis sampai bakteria lah. Okey, virus kita lain kali baru cakap. Okey. Ciri istimewa bakteria. Okey, bakteria seperti Bacillus anthracis. Okey, ini tak payah ingat nama. Saya pun tak suka ingat nama. Okey, membentuk endospora. Apa itu endospora? Okey, endo maksudnya dalam. Okey, endo ini maksudnya dalam. Okey, dalam. Spora tahu tak? Spora dia macam spora macam ini dah. Kalau kita nampak ada satu yang bulat tu spora. Okey, so dia dapat bentuk spora ke dalam supaya dapat tahan dalam persekitaran yang ekstrim. Seperti kawasan terlalu panas atau sejuk. Kadang-kadang bakteria dia nak survive kan. Tapi cuaca atau iklim tiba-tiba ubah dengan terlalu cepat. So, dia nak tahan dengan perubahan suhu tu. So, dia akan bentuk satu spora dekat dalam supaya dia dapat tahan. Ataupun dia tak dapat cari makanan macam mana. Dia nak survive. So, dia akan bentuk endospora. Okay, endospora. Okay. Okay, so endospora ialah spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. So dia punya tujuan adalah untuk protection. Okay, protection dan juga untuk survive. Okay. So boleh nampaklah. Okay. Permukaan perlindungan, spora kat dalam. Okay, so inilah endospora. Okay, so bakteria. Okay, bakteria kita dah habis. Dan next time class kita akan sambung dengan mikroorganisma yang lain lah. Mungkin kita boleh sambung dengan virus. Okay.